Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 5 iaitu Kimia, Konsumer dan Industri. Standard kandungan 5.1 minyak dan lemak. Standard pembelajaran 5.1.1 membanding beza minyak dan lemak. Minyak dan lemak merupakan sebahagian daripada keperluan diet manusia yang berfungsi untuk memberikan tenaga, penebat suhu badan dan juga membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin utama. Pada suhu bilik, lemak lazimnya wujud dalam keadaan pepejal. Minyak pula adalah lemak dalam keadaan cecair. Jadi, lemak dan minyak adalah serupa dari segi sifat kimia, tetapi berbeza dari segi sifat fizikal. Minyak dan lemak adalah merupakan ester yang terhasil melalui tindak balas pengesteran antara asid lemak dan juga gliserol. Gliserol ialah alkohol dengan 3 kumpulan hidroksil dengan nama IUPAC-nya ialah propan 1,2,3 triol. Jadi ini adalah formula struktur bagi gliserol. Gliserol ini adalah sejenis alkohol yang mempunyai 3 kumpulan hidroksil iaitu OH. Di mana nama IUPAC bagi gliserol ini adalah propan. Ada 3 atom karbon, jadi nama dia propan. Kemudian ada 3 kumpulan OH, jadi nama dia adalah propan 1,2,3 triol. Asid lemak pula adalah asid karboksilik berantai panjang dengan 10 sehingga 20 atom karbon per molekul. Asid lemak diwakili oleh RCOOH, di mana R ialah kumpulan alkil, iaitu formula molekulnya adalah CN H2N tambah 1 yang sama ataupun berbeza. Okay. Tindak balas pengesteran di antara satu molekul gliserol dengan 3 molekul asid lemak, ada 3 molekul asid lemak, dia akan menghasilkan 1 molekul lemak ataupun minyak dan 3 molekul air. Okey, untuk menghasilkan lemak ataupun minyak, kita akan jalankan tindak balas pengesteran di antara 1 molekul gliserol dan 3 molekul asid lemak. Jadi apa yang akan berlaku ialah hidrogen daripada gliserol dia akan membentuk ikatan dengan OH daripada asid lemak untuk membentuk air. Okay, dalam tindak balas pengesteran kita menggunakan 3 molekul asid lemak dan juga 1 molekul gliserol. Jadi sebab itulah kita dapat 3 molekul air. Kemudian sebahagian daripada gliserol dan juga sebahagian daripada molekul asid lemak dia akan membentuk ikatan. Dia akan membentuk ikatan untuk membentuk lemak ataupun minyak. Kita akan dapat 1 molekul lemak ataupun minyak. Jadi inilah dia formula struktur bagi lemak ataupun minyak. Okey, R1, R2 dan juga R3 dia mewakili rantai hidrokarbon iaitu kumpulan alkil. Boleh jadi sama ataupun boleh jadi berbeza. Maksudnya R ni, R1, R2 dan juga R3 ini dia adalah rantai hidrokarbon panjang yang terdiri daripada 10 sehingga 20 atom karbon per molekul, dan R ni dia boleh jadi sama
ataupun berbeza di antara satu sama lain. Jadi molekul lemak ataupun minyak ini dia terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian daripada gliserol dan juga bahagian daripada asid lemak. Contoh asid lemak ialah asid palmitik, asid stearik dan juga asid linolik. Walaupun lemak dan minyak tergolong dalam siri homolog yang sama, terdapat ciri-ciri yang boleh digunakan untuk membezakan antara lemak dan juga minyak. Okey, kita nak lihat apakah perbezaan di antara lemak dan juga minyak. Yang pertama, dari segi sumber. Lemak ini dihasilkan daripada haiwan. Manakala minyak pula dihasilkan daripada tumbuhan. Sifat fizik pada suhu bilik, lemak dia berada dalam keadaan pepejal, manakala minyak dia berada dalam keadaan cecair. Takat lebur lemak dia lebih tinggi berbanding minyak. Takat lebur dia adalah lebih rendah. Kandungan asid lemak, di dalam lemak, peratus asid lemak tepu adalah lebih tinggi. Manakala di dalam minyak, peratus asid lemak tak tepu adalah lebih tinggi. Dalam lemak, dia mengandungi asid lemak tepu. Manakala dalam minyak, dia mengandungi asid lemak tak tepu. Contoh lemak, kita ada mentega, margarin, minyak sapi, daging dan juga telur. Manakala contoh minyak, kita ada minyak sawit, minyak jagung, minyak zaitun, minyak bijan dan juga minyak bunga matahari. Okey, sekarang kita nak belajar apakah dia lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Jadi kita dah belajar untuk menghasilkan lemak ataupun minyak, kita akan jalankan tindak balas pengesteran di antara gliserol dan juga asid lemak. Okey, ini adalah formula struktur dia. Kita ada formula struktur bagi gliserol, kita ada formula struktur bagi asid lemak, kita ada formula struktur bagi lemak dan juga air. Okey, jadi molekul lemak ini dia terdiri daripada bahagian gliserol dan juga bahagian asid lemak. Asid lemak ini dia ada dua jenis, iaitu asid lemak tepu dan juga asid lemak tak tepu. Okey, apakah dia asid lemak tepu? Okey, dalam asid lemak tepu, dia hanya ada ikatan karbon tunggal sahaja dalam rantai hidrokarbon ini. Dalam asid lemak tepu, dia hanya ada ikatan karbon tunggal sahaja. Manakala dalam asid lemak tak tepu, dalam asid lemak tak tepu, dia ada ikatan kovalen tunggal dan juga sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen, ikatan karbon ganda 2 dalam rantai R ini. Perbezaan di antara asid lemak tepu dan juga asid lemak tak tepu. Untuk asid lemak tepu, dia hanya ada ikatan karbon tunggal sahaja dalam molekul asid lemak. Manakala untuk asid lemak tak tepu, dia ada ikatan karbon tunggal dan juga ada sekurang-kurangnya satu ikatan karbon ganda 2 dalam molekul asid lemak itu. Itu perbezaan dia. Okey, ini adalah formula struktur bagi molekul lemak tepu, di mana ini adalah asid lemak tepu kerana dalam struktur asid lemak tepu ini dia hanya ada ikatan karbon tunggal sahaja. Manakala ini pula adalah struktur bagi molekul lemak tak tepu,
Di mana dalam struktur asid lemak tak tepu ini, kalau awak perhatikan, terdapat ikatan karbon ganda 2. Jadi, kalau dalam struktur asid lemak itu ada ikatan karbon ganda 2, ini bermaksud asid lemak itu adalah asid lemak tak tepu. Okey, apakah dia ciri-ciri lemak tepu dan lemak tak tepu? Okay, yang pertama, jenis asid lemak. Okay, dalam lemak tepu, asid lemak dia adalah asid lemak tepu. Untuk lemak tak tepu, asid lemaknya adalah asid lemak tak tepu. Contoh asid lemak tepu, kita ada asid palmitik, asid laurik dan juga asid stearik. Contoh lemak tak tepu, kita ada asid olik, asid linolik dan asid linolenik. Jenis ikatan karbon bagi lemak tepu, dia hanya ada ikatan karbon tunggal sahaja dalam rantai hidrokarbon. Ini adalah struktur bagi asid lemak tepu. Semua ikatan karbon ini terdiri daripada ikatan karbon tunggal sahaja. Sebaliknya, untuk lemak tak tepu, dia ada ikatan karbon tunggal dan juga sekurang-kurangnya satu ikatan karbon ganda 2. Maka ini adalah formula struktur bagi asid lemak tak tepu. Takat lebur untuk lemak tepu adalah lebih tinggi kerana dia mempunyai ikatan karbon tunggal sahaja. Manakala takat lebur bagi lemak tak tepu adalah lebih rendah kerana kehadiran ikatan karbon ganda 2. Keadaan fizik pada suhu bilik untuk lemak tepu, dia berada dalam keadaan pepejal. Manakala untuk lemak tak tepu, dia berada dalam keadaan cecair. Okay, sumber lemak tepu adalah daripada lemak haiwan, manakala sumber lemak tak tepu adalah daripada lemak tumbuhan. Okay, lemak tumbuhan ni kita namakan dia sebagai minyak. Kalau lemak haiwan, kita panggil lemak saja. Kalau lemak tumbuhan, kita panggil dia minyak. Okay, standard pembelajaran 5.1.2 menerangkan proses penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu. Minyak mengandungi peratusan lemak tak tepu yang tinggi. Lemak tak tepu, iaitu minyak yang berada dalam keadaan cecair, dapat ditukarkan kepada lemak tepu, iaitu lemak yang berada dalam keadaan pepejal, melalui tindak balas penghidrogenan. Contohnya dalam pembuatan margarin. Sewaktu tindak balas penghidrogenan, gas hidrogen akan disalurkan ke dalam minyak yang panas dengan kehadiran logam nikel sebagai mangkin pada tekanan 4 atmosfera. Untuk kita tukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu, nama tindak balas itu adalah tindak balas penghidrogenan. Di mana sewaktu tindak balas ini, gas hidrogen kita akan salurkan ke dalam minyak yang panas. Ini adalah formula struktur bagi minyak. Kita akan salurkan gas hidrogen ke dalam minyak yang panas dengan kehadiran mangkin nikel dan juga tekanan 4 atmosfera. Apa yang akan berlaku adalah ikatan karbon ganda 2 ini dia akan terbuka. Kemudian atom hidrogen dia akan ditambah pada rantai karbon yang terbuka tadi. Maka terhasillah lemak tepu.
Jadi ini adalah tindak balas penghidrogenan lemak tak tepu kepada lemak tepu. Penambahan atom-atom hidrogen pada rantai karbon menyebabkan jisim molekul relatif minyak bertambah. Okay, asalnya kalau awak lihat minyak ini, kita ada 2 atom karbon, kita ada 2 atom hidrogen. Setelah minyak dia mengalami tindak balas penghidrogenan untuk menjadi lemak. Kalau awak lihat formula struktur lemak ini, kita ada 2 atom karbon dan juga 4 atom hidrogen. Ini bermaksud jisim molekul relatif dia bertambah lah. Yang ini kurang kan, JMR dia kurang. Yang ini JMR dia bertambah sebanyak 2 atom hidrogen kan. Okey. Hal ini menyebabkan daya tarikan antara molekul menjadi semakin kuat dan lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Maka takat lebur serta takat didih meningkat dan keadaan fizikal minyak berubah daripada cecair kepada pepejal. Keadaan ini menerangkan kewujudan margarin sebagai pepejal pada suhu bilik walaupun dihasilkan daripada minyak. Okay, standard pembelajaran 5.1.3 mewajarkan penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan seharian. Minyak dan lemak digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Antara kegunaan minyak dan lemak adalah seperti berikut. Yang pertama, sebagai bahan api bio. Minyak dan lemak digunakan untuk menghasilkan bahan api bio seperti biodiesel untuk digunakan oleh kenderaan yang menggunakan enjin diesel. Yang kedua, sabun dan bahan penjagaan diri. Minyak dan lemak merupakan antara bahan utama dalam penghasilan sabun. Bahan penjagaan diri seperti pelembap kulit turut menggunakan minyak dalam penghasilannya. Yang ketiga, sumber nutrisi. Minyak dan lemak membekalkan tenaga di samping membantu tubuh badan menyerap vitamin-vitamin yang penting seperti vitamin A, D, E dan juga K. Jadi kita tahu vitamin A, D, E dan K dia hanya larut dalam lemak sahaja. Dalam lemak ataupun dalam minyak. Okay, yang seterusnya, makanan haiwan. Minyak dan lemak juga digunakan untuk penghasilan makanan ternakan bagi melengkapkan keperluan nutrisi ternakan. Walaupun minyak dan lemak mempunyai banyak manfaat, pengambilan secara berlebihan dalam pemakanan dapat menyumbang kepada masalah jantung dan tidak ketinggalan masalah berat badan ataupun obesiti. Risiko arteriosklerosis atau pengerasan arteri adalah lebih tinggi sekiranya lemak berlebihan yang diambil adalah bersumberkan daripada haiwan, iaitu lemak tepu. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 168, uji diri 5.1 dan latihan di dalam buku kerja muka surat 176 sehingga 179. Sekian, terima kasih.